الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله ثم الصلاة على النبي وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tahniah jadi orang pertama. Moga semua dalam keadaan sihat, masya-Allah. Suara dengar ke, jelas ke? Bagi respon sikit Kalau suara tak dengar, tak jelas, bagi tahu. InsyaAllah malam ni kita akan bersama-sama tadabbur ayat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita tengok malam ni insya-Allah. Kalau boleh buka Quran lagi baiklah. Kalau nak dengar saja pun tak ada masalah. Boleh je kan, kok lah handset tu, boleh bagi Instagram ni pop up ke, sambil tu boleh buka Quran Android ke kan. Jadi bolehlah juga kita tengok apa Allah nak sampaikan dalam Al-Quran, berkaitan dengan panduan dan nasihat untuk kita beramal, insya-Allah. Jadi malam ni seperti yang kita sudah maklum lah, memang insya-Allah saya akan bagi sekejap je. Tak boleh lama-lama, sekejap lagi kita duduk asyik tengok story orang lain kan. Live Instagram pula kan, macam-macam gangguan. Jadi malam ni kita akan tengok Al-Quran. Kita akan tengok ayat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita tengok dalam surah Isra. Surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat yang kita sambung balik yang hari tu tak habis. Ayat yang ke-25 sampai 28. Ayat yang ke-25 sampai ke-28, insya-Allah. Jadi sebelum ni kita dah bincang berkaitan dengan ayat pertama, iaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Manakala lepas tu, sesi yang seterusnya tu kita bincang berkaitan dengan ayat atas dia tu. Okey, ayat atas dia. Malam ni kita sambung ayat 25. Baru ni kita bincang ayat 23 dan 24, yang mana cerita berkaitan dengan ketetapan ataupun kewajipan Allah beri kepada kita untuk menyembah Allah Ta'ala sahaja, tak boleh sembah benda lain. Terusnya Allah sambung dengan kita kena buat baik kepada ibu dan ayah kita. Dan Allah juga mengatakan apabila ibu ayah hang tu bersama dengan hang, nampak secara jelas. Ketika ibu ayah tu bersama dengan kita, pasti kita boleh tengok ibu ayah ni bila dengan kita yang jaga dia, dalam keadaan mereka dah sudah tua, cabaran lebih besar sebenarnya. Sebab Allah sebutkan secara jelas dalam ayat yang sebelum tu. Jadi Allah mengatakan ibu ayah kamu itu, kalau dia bersama dengan kamu ataupun tak bersama dengan kita pun sama juga maksud dia, maka kamu janganlah bercakap dengannya paling kurang. Tak mau. Jadi itu antara kalimah paling kurang, kalimah derhaka. Kalimah derhaka yang paling kurang, yang Allah larang, itu paling kurang. Kalau kita pernah cakap yang lebih daripada tu, tak tahulah. Dan pada ayat tu juga, ayat 23 surah Al-Isra, Allah ajar kepada kita tata cara bercakap dengan ibu dan ayah, ataupun ibu ataupun ayah, dua-dua sekali ataupun salah satu, cakap dengan perkataan yang baik-baik. Setelah itu ayat yang ke-24 Allah sambung dengan kamu pandanglah, tataplah ibu dan ayah kamu itu dengan pandangan yang baik, pandangan yang rahmah, pandangan yang penuh kasih sayang. Maksud dia, antaranya yang disebut dalam tafsir, iaitu ketika mana ibu ayah kita ni dia berada ataupun duduk dengan kita,
dalam keadaan mereka sudah tua, satu. Yang kedua, dalam keadaan kita menjaga mereka. Kita, bila kita menguasai sesuatu keadaan benda, kita akan sikit rasa ego. Kita akan sikit rasa besar diri. Contoh, jadi kalau kita lihat, Allah mengatakan bila mak ayah hang tu duduk dengan hang, maka tengoklah dia dengan tengok pandangan yang rahmah, pandangan yang kasih sayang. Kita kena jaga percakapan kita. Walaupun kita yang bagi dia makan, bagi dia minum, bagi dia tempat tinggal, kita jaga dia, kita bagi dia ubat dan sebagainya, kadang-kadang kita akan terasa sikit nak melawan cakap, ataupun kita nak tunjuk kata, hang duk rumah aku ni ikut cara aku. Jadi kita kena ubah, kita kena hati-hati. Allah larang, Allah sebut, pandanglah, tengoklah ibu ayah dengan pandangan yang baik dan pandangan yang kasih sayang. Seterusnya Allah ajar juga dalam ayat yang ke-24 juga Allah ajar, yang mana baru masuk kita bincang berkaitan surah Al-Isra yang akan sambung malam ini, ayat 25. Tapi kita ulang sikitlah pengajian yang lalu. Pada ayat yang 24 Allah telah ajar kepada kita juga, iaitu berdoa kepada ibu dan ayah kita dengan mengatakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, Engkau rahmatilah kedua ibu ayahku ketika seperti mana mereka merahmati aku ketika aku masih kecil. Kita juga pada sesi yang lalu kita bincangkan berkaitan dengan kelebihan ataupun ganjaran doa, kalimah doa kepada ibu dan ayah. Doa ibu dan ayah kita semua dah hafal, pendek je. Tapi kita tak sedar di dalamnya paling kurang ada 4 ataupun 5 pahala ataupun ganjaran yang Allah janjikan dalam hadis Nabi SAW. Banyaklah yang kita sebut pada minggu yang lalu. Kalau tak ingat balik nanti boleh tanya, nanti saya akan ulang insya-Allah. Jadi pada ayat 23 dan 24 yang lalu kita bincang berkaitan dengan Allah ajar adab kepada kita dari segi perbuatan kita, tingkah laku kita, apa yang kita kena buat dengan ibu dan ayah. Seterusnya Allah ajar kepada kita percakapan pula, apa yang kena cakap dengan ibu dan ayah, intonasi suara, bahasa, lenggok, semua tu Allah ajar. Dan yang ketiga Allah ajar doa kepada ibu dan ayah. Allah ajar doa kepada ibu dan ayah. Okey, Faizal, pandang ibu bapa dengan pandangan yang baik dan pandangan kasih sayang. Saya baru teringat sebenarnya ada dalam hadis. Hadis ni hadis yang lemah. Disebutkan berkaitan dengan kalau kita tengok ibu dan ayah itu dengan pandangan kasih sayang, kita tengok ibu ayah saja, tengok dia pun dapat pahala. Ini hadis yang lemah, yang mana kita kena sedar mereka lah sumber pahala kita. Kita kena sedar lah hadis yang sahih, banyak diriwayatkan, yang mana kita akan didoakan kecelakaan, keburukan, kehinaan kalaulah kita waktu kita hidup sekarang ni kita ada mak ayah ataupun salah seorang daripada mereka. Kita ada, tapi kita tak mampu bawa diri kita ke syurga Allah, maka kita ni orang yang hina, kita ni orang yang celaka, kita ni orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Panjang pula melirik dia. Jadi malam ni insya-Allah kita sambung tadabbur sikit ayat Allah, iaitu kita akan tengok surah Al-Isra bermula pada ayat 25 dan keseterusnya. Tengok mana yang sempat insya-Allah. Jadi saya akan bacakan sedikit ayat-ayat yang kita akan bincang malam ni. Kalau ada Quran, pegang Quran, tengok terjemahan ayat tersebut. Dan kalau ada pensel lebih baik, sebab saya akan sebutkan beberapa tempat berhenti yang kita tak boleh berhenti ketika baca. Kalau kita mampu teruskan, kita teruskan. Iaitu ilmu berkaitan dengan waqaf dan ibtida', iaitu cara berhenti dengan cara sambung. Ayat 25 dalam surah Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. In takunu salihin fa innahu kana lil awwabin ghafura. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Surahul Azim, kita takat tu dulu. Ayat 25 sampai 27. Ayat 25 Allah katakan kepada kita, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Jadi kalau nak baca Quran, berhenti dekat situ pun dah okey. Ya, dia ada tanda jim kan atas tu, membawa maksud harus dan elok, bolehlah kita berhenti dekat situ. Tetapi kita tidak boleh berhenti pada salihin. Tak boleh berhenti situ. Kalau nak sambung, seafdalnya habiskan terus ayat sampai ghafura. Jadi kalau dalam Quran kita baca, kita rasa nak berhenti kat salihin, tak boleh, tak digalakkan. Situ bukan tempat berhenti yang betul. Jadi nak berhenti kena habiskan sampai ayat dia. Manakala pada ayat yang ke-26, pada ayat yang ke-26, kalau kita lihat kalau mampu habiskan itu lebih baik. Pada ayat 26, kalau mampu habiskan itu lebih baik. Manakala pada ayat yang ke-27, ayat yang ke-27, kalau nak berhenti dekat syaitan, itu pun sudah baik, tidak ada masalah. Tapi kalau mampu habiskan, habiskan. Itu ilmu berkaitan dengan berhenti dan sambung dalam bacaan Quran. Tengok apa maksud dia. Ayat yang ke-25. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Rabbukum, Tuhanmu, a'lamu bima, lebih tahu, bima fi, apa yang ada dalam nufusikum, diri kamu, iaitu hati kita. Ayat ni dia sinkronis, bukan sinkronis, dia kesinambungan daripada cerita sebelumnya, iaitu ketika mana kita jaga mak ayah kita, ataupun ketika kita duduk dengan dia, ketika kita cakap dengan dia, ketika kita jaga mak ayah kita, adakala dalam hati kita ni berbolak-balik. Berbolak-balik. Adakala kita jaga, kita cakap baik-baik dengan ibu dan ayah sebab riak. Adakala kita buat baik dengan ibu ayah ni sebab kita tahu mak ayah kita ada harta yang banyak. Dan ada kala juga kita buat baik dengan ibu ayah kita ni kerana redha dan ganjaran daripada Allah. Jadi Allah nak sedarkan kita, bila hang berhubungan, bila hang buat baik, bila hang bermuamalat ataupun berinteraksi dengan ibu dan ayah hang tu, sedarlah Allah tahu apa yang ada dalam diri hang. Niat hang tu apa dia? Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Jadi cuba jangan lintaskan hati kita buat baik ataupun cakap baik-baik ataupun layan baik-baik kepada ibu dan ayah, itu bukan kerana redha Allah. Sebab semua tu ada dia punya balasan dia nanti. Sambungan ayat tersebut, in takunu salihin fa innahu kana lil awwabin ghafura. Dan Allah katakan juga kepada kita, jika kamu orang yang baik, iaitu kita jadi orang-orang yang baik, iaitu bila kita buat baik kepada ibu dan ayah, bila kita layan ibu dan ayah dengan niat yang baik, dengan niat yang baik, yang salih, yang baik, maka Allah menyebutkan fa innahu kana lil awwabin ghafura. Jadi kalau dalam tafsir disebutkan Allah tahu apa yang ada dalam hati kamu. Maka jika kamu pilih jalan yang baik, jalan yang salih, maka besar ganjaran dia. Maka baiklah keadaan kamu nanti. Tetapi kalau kita bukan orang yang salih, bukan dalam niat yang salih untuk buat kebaikan, ataupun kita bukan buat baik kepada ibu dan ayah dengan niat yang baik contohnya, maka Allah mengatakan fa innahu kana lil awwabin ghafura. Maka sesungguhnya Allah katakan kepada kita, kalaulah hang mampu patah balikkan niat hang tu yang buruk kepada yang baik, atau kalaulah hang mampu taubat, maka yakinlah Allah itu ghafura, dia akan mengampunkan dosa-dosa kita. Okey, kawan-kawan semua boleh tengok pada kalimah al-awwabin. Al-awwabin, dekat terjemahan Quran dia kata orang-orang yang bertaubat, iaitu antara maksud lain yang lebih tepat ialah seseorang yang mana
dia telah jauh daripada kebaikan. Dia, contoh lainnya, seseorang yang mana dia ni memang niat dia asyik buruk saja. Niat dia asyik niat yang tak baik saja bila dia layan, bila dia jaga mak ayah dia. Iaitu dalam jangka masa yang panjang. Tiba-tiba Allah detikkan hati dia untuk dia berubah, maka dia iyab. Itu kalimah lain. Itu dia kembali balik ke pangkal jalan. Istilah dia lagu tu. Maka waktu itu Allah hapuskan, ampunkan dosa-dosa dia. Jadi mungkin semua kawan-kawan pendengar semua ni pernah dengar kalimah awabin. Awabin. Ada yang kata solat awabin. Jadi dalam penafsiran ulama, kalimah awabin ni ada banyak maksud dia. Antaranya yang pertama, awabin ni orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang kembali ke pangkal jalan, orang-orang yang mana dia duduk dalam keadaan yang sunyi, terus dia terkenangkan dosa dia, terus dia istighfar. Ini orang awabin, yang mana Allah akan hapuskan dosa dia. Antara awabin maksud lainnya ialah orang-orang yang mendirikan solat duha, maka Allah hapuskan dosa dia. Antara lainnya awabin ialah orang-orang yang mendirikan solat di antara maghrib dengan isyak, maka ini Allah akan bagi ghafura. Okey. Cuma dalam ayat ni lebih dekatnya kepada seorang anak yang mana dia telah berniat buruk saja. Dia telah sangka buruk, dia telah bertujuan yang tidak baik ketika mana jaga ibu dan ayah. Setelah itu dia sedar dia kembali ke pangkal jalan, maka Allah ampunkan, maafkan dosa dia. Okey, boleh faham? Kalau ada apa soalan boleh tulis tanya dekat dalam live ni, insya-Allah kita akan jawab sekadar mampu dan yang boleh, insya-Allah. Itu ayat yang ke-25. Iaitu Allah mengatakan, aku tahu apa yang ada dalam niat hang ketika hang jaga mak ayah, ketika hang cakap dengan mak ayah, ketika hang buat baik dengan mak ayah. Kalau hang niat ataupun pilih jalan yang baik, salihin, itu sangat baik, ganjaran sangat besar. Tetapi kalau hang ataupun kamu ni ialah orang yang sentiasa niat yang buruk saja kepada ibu dan ayah, tapi hang tersedar dan nak taubat, nak kembali ke pangkal jalan, ingat betul-betul Allah ini akan maafkan kita, Allah ini akan ampunkan kita. Jangan risau. Ini Allah sebut dalam Al-Quran. Seterusnya, berapa minit ni? Kita tak nak lama-lama ni. Okey. Mana pergi gambar ni? Okey. Seterusnya. Pada ayat yang ke-26. Ni kita dalam sesi tadabbur ya, kita tak tafsiri ringkas. Dan saya bukan tafsir, saya bukan ulama tafsir, saya bukan orang yang pandai tafsir, tapi saya hanya menyampaikan kesimpulan daripada penafsiran kitab-kitab ulama yang banyak tu. Kita study, kita ambil apa yang mudah untuk masyarakat kita beramal dan faham ayat Allah. Okey, sambung ayat ke-26. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa banas sabil wa la tubadzir tabdzira. Okey, apa maksud dia ayat yang ke-26? Dan berikanlah kepada kaum kerabat yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu membelanjakan hartamu secara boros. Okey. Jadi tuan-puan, kawan-kawan saya yang mendengar, ayat yang ke-26 ni Allah mengatakan sambungan daripada membuat kebaikan. First tadi Allah suruh kita buat baik kepada ibu dan ayah. Buat baik kepada ibu dan ayah, cakapnya baik-baik, jangan tinggikan suara. Jagilah perbuatan kita dengan ibu ayah, kenalah yang baik-baik dan doakan ibu dan ayah. Setelah itu ayat 26 Allah sambung dengan wa ati dzal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada ahli kerabat kamu. Qurba tu kerabat, kamu itu hak-hak dia. Kerabat ini membawa maksud ahli keluarga kita. Apa dia? Adik-beradik, atuk, nenek, pakcik yang tersangkut dengan ibu dan ayah kita. Itu kerabat. Tapi yang lebih tuan-puan boleh beramal dan faham, adik-beradik, adik, abang, kakak kita. Itu kerabat. Maka Allah mengatakan,
pada adik-beradik hang ni, hang kena bagi hak-hak mereka. Antaranya yang disebut dalam ayat Quran, dalam hadis dan dalam tafsir, layanan kita kepada adik-beradik kenalah lebih baik daripada layanan kepada orang lain. Pemberian kita kepada adik-beradik kenalah diutamakan berbanding orang lain. Contoh, kalau kita ada rezeki duit lebih, kita sekarang berada pada PKP kan, Perintah Kawalan Pergerakan. Kita tak boleh keluar, kita kena duduk rumah. Kita tahu kerja pun tak boleh nak kerja. Siapa yang kerja tak makan gaji, dia memang saving dah habis lah. Jadi kalaulah contoh kita ni orang yang Allah murahkan rezeki, kita ada duit lebih, kita ada kemampuan yang lebih, jadi kita cek adik-beradik kita dulu. Contoh lain pula, kita ada kenalan orang miskin, orang susah, dan kita juga sedar adik-beradik kita ni ada yang susah, maka Allah mengatakan keutamaan kita bantu ialah pada adik-beradik dulu, baru-baru orang lain. Cuba tuan-puan kawan-kawan tengok pada ayat yang ke-26. Allah memulakan dengan qurba, ahli keluarga dulu, barulah miskin, orang-orang miskin, dan barulah orang yang ibnu sabil ni membawa maksud orang-orang yang musafir, yang terputus bekalan dia. Nampak? Dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua, Allah sebutkan juga berkaitan dengan orang bertanya kepada Nabi, kami nak belanjakan harta, kami nak sedekah ni macam mana dan kepada siapa? Maka Allah sebutkan, berilah yang baik-baik kepada ibu ayah kamu, ahli keluarga kamu, orang-orang yang miskin, anak yatim, dan orang yang dalam musafir. Iaitu dia punya tingkatan dia, keutamaannya bergantung kepada tingkatan dia. Jadi ahli keluarga itulah keutamaan kita paling besar. Inilah Islam yang meletakkan family first. Keluarga dulu, apa-apa pun keluarga dulu. Tambahlah pula kalau dalam keluarga kita tu, dalam keluarga kita tu dialah miskin, dialah fakir contoh, maka dia lebih utama, dia lebih afdal kita sedekah kepada dia daripada orang miskin yang lain. Disebutkan dalam hadis Imam Tirmizi, apabila kita beri sedekah kepada orang lain bukan ahli keluarga kita, maka kita akan mendapat pahala sedekah. Tapi kalau kita bagi sedekah kepada ahli keluarga kita, maka kita mendapat dua pahala. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala eratkan silaturrahim. Ini kelebihan lah kalau kita utamakan family kita. Ingat, kita ada duit lebih, cek dulu family kita. Kalau semua dah cukup, semua senang, semua tidak ada kekurangan, barulah kita pergi semak anak yatim orang lain ke, baru kita pergi semak jiran kita, baru kita pergi semak orang-orang miskin yang lain, ibu-ibu tunggal yang lain. Itu tata cara Islam letakkan. Maka ayat yang ke-26 Allah mengatakan, berilah kepada ahli keluarga kamu itu hak-haknya. Pergaulan yang baik, kalau mereka susah dari segi keuangan, maka mereka afdal kita beri sedekah berbanding orang yang lain. Kalau mereka dah settle, baru Allah sambung dengan wal miskin, orang-orang miskin yang lain. Dengan cara kita memenuhi keperluan dia, kita tengok apa yang dia kurang, apa yang dia miskin, maka kita penuhilah dia punya kekurangan tersebut. Wa ibnu sabil, wa banas sabil, maaf saya, dan orang-orang yang musafir. Orang-orang yang musafir ni dia layak menerima zakat. Dengan syarat dia memang harta dia loss. Contoh, saya ni orang kaya, lepas tu saya musafir ke satu tempat, bawa harta juga. Sebenarnya waktu saya musafir tu saya ada bawa duit, saya ada bawa keperluan ketika saya musafir, kad kredit lah, duit, semua memang saya bawa. Memang saya sini, saya sekarang memang kaya contoh. Maka bila saya tengah musafir, tiba-tiba saya dirompak, maka saya terus tak ada apa, kosong. Walaupun saya ni asal orang kaya, saya memang ada duit, ada hartanya banyak dekat tempat asal saya ataupun dekat negeri saya, dekat kampung saya. Tapi waktu musafir tu saya miskin, saya tak ada apa-apa, maka saya layak menerima zakat mengikut keperluan saya.
Maka antaranya kalau kita dengar orang-orang yang musafir datang minta duit ataupun minta sumbangan daripada kita, disebabkan dia terputus ataupun dia punya duit dah habis ketika dia musafir, maka kita wajib bantu sebenarnya. Kita wajib bantu sekadar keperluan dia untuk makan, minum dan pengangkutan untuk dia balik. Itu yang agama Islam ajarkan kepada kita. Okey. Walaupun kita kaya, tapi bila kita musafir, kita terputus bekalan, kita wajib dan malah kita layak mendapat zakat ataupun sedekah daripada pihak zakat. Wala tubadzir tabdzira. Ayat 26 Allah habiskan dengan wala tubadzir tabdzira, maka janganlah kamu boros ketika membelanjakan harta. Apa maksud membazir? Iaitu dia membelanjakan harta dia kepada bukan tempatnya. Ingat Allah sebut dalam surah Al-Isra, ayat yang surah Al-Isra juzuk yang ke-8, Allah menyebutkan Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas, orang yang berlebih-lebihan. Israf nama dia. Jadi orang yang bazir ni ialah dia melebihi daripada keperluannya. Contohlah dia memerlukan sebenarnya sekampit berah, tapi dia sibuk, dia takut PKP ni dia beli sampai 5-6 berah untuk dia, tapi setelah tu boleh jadi membazir. Sebenarnya dalam pembelian tu mungkin ada hak orang lain. Antara lainnya pula, dia mampu beli pakaian keperluan dia dengan harga yang munasabah lah, tapi dia saja nak beli yang lebih mahal, maka dia termasuk daripada orang yang berlebih-lebihan dan membazir. Dan antara penafsiran ulama berkaitan maksud bazir ni ialah membelanjakan harta ringgit kita kepada benda maksiat, benda yang bukan redha Allah, benda yang batil, benda yang salah. Kita ni boleh sponsor kepada satu program yang membawa kepada maksiat, contoh konsert, dengan anggaran kos 100k kita bagi, ni hampir buat konsert. Tapi kalau dalam majlis tilawah Al-Quran kita hanya bagi sedikit, 10k contoh, yakinlah, ingatlah 10k yang kita bagi dekat tilawah Quran tu lebih besar ganjarannya, dan itu tidak dikira membazir berbanding 100k yang kita bagi dekat benda jalan maksiat. Jadi Allah mengatakan janganlah kamu memboros harta kamu ketika kamu membelanjakan. Ingat, sebab apa? Dalam harta kita ni ada hak orang lain. Allah sebut dalam surah Az-Zariyat juzuk yang ke-28. Dalam harta kita, duit RM1 kita ni, ada orang lain punya hak. Jadi Allah kata janganlah duk membazir, beli ikut keperluan, kemampuan dan keadaan kita. Tak payah nak menunjuk-nunjuk, tak payah nak berlebih-lebihan. Baki duit kita yang ada tu simpan. Boleh jadi ahli keluarga kita ataupun orang miskin yang minta sedekah kepada kita, maka mungkin itu hak dia, kita bagi kepada dia. Jadi dengan cara ni kita boleh terkeluar diri kita daripada golongan orang yang membazir. Sebab dalam ayat yang ke-27, surah Al-Isra ayat yang ke-27, Allah menyambung, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu ialah saudara kepada syaitan. Ini kita selalu dengar kan, orang duk cakap membazir itu amalan syaitan, membazir itu saudara syaitan. Inilah ayat dia. Allah sendiri mengatakan, hang membazir, hang boros harta hang, ingatlah hang tu kawan dengan syaitan sama. Hang syaitan sama level saja. Dan Allah menyambung, wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan Allah menyambung, dan sungguh syaitan itu pada Tuhannya dia kufur nikmat. Dia mengingkari apa yang Allah beri nikmat kepadanya. Jadi kawan-kawan, kenalan, pendengar yang dengar saya pada malam ni, ingatlah, jangan membazir harta tu. Jaga-jaga, sebab pada harta kita itu ada hak orang lain. Soalan, mana yang lebih besar, pahala sedekah atau hadiah? Okey, wallahu taala a'lam bis-shawab. Kalau kita lihat, kedua-duanya itu membawa maksud sedekah juga. Okey, kedua-duanya itu membawa maksud sedekah. Tetapi disebut dalam hadis bahawasanya dengan memberi hadiah itu, kita memberi hadiah ni dia lebih kepada kita beri kepada orang yang kita kenal.
Dia lebih kepada untuk mempertingkatkan lagi kasih sayang kita kepada orang tu. Maka kalau kita nak katakan mana pahalanya lebih besar, kita tak boleh kata mana pahalanya lebih besar sebab kedua-duanya tu sama, iaitu pemberian sedekah. Bezanya ialah satu mungkin tidak bersama kasih sayang, yang keduanya bersama dengan kasih sayang. Dan kedua-duanya akan mendapat pahala sedekah juga insya-Allah berdasarkan dalil dalam ayat Al-Quran. Jadi pendengar tuan-puan yang dirahmati Allah, kawan-kawan semua, kita akhirkan perkongsian kita pada malam ini dengan ayat surah Al-Isra ayat yang ke-28. Okay, kalau ada apa soalan tak faham pada ayat yang sebelum ni kita tadabbur tu, boleh tanya, insya-Allah kita jawab apa yang mampu. Jadi kita akhirkan pada ayat yang ke-28. Allah Ta'ala berfirman, ayat yang ke-28 surah Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Apa maksud dia ayat yang ke-28 surah Al-Isra? Dan jika kamu berpaling daripada mereka untuk memperolehi rahmat Allah. Maksud dia apa? Kalaulah ayat ni dia bersambung dengan ayat sebelum tu juga, iaitu pada ahli keluarga kamu, pada orang-orang miskin, pada orang yang musafir, orang yang susah. Ketika mana dia minta kepada kita sedikit bantuan, tetapi pada diri kita ni tak ada apa-apa, kita pun tak mampu nak bagi apa-apa, kita pun duit pun memang dah tak ada contoh, maka kita, Allah sebutkan dalam ayat ni, kita macam berpaling ataupun kita macam nak cuba mengelak. Jadi waktu itu Allah mengajarkan kepada kita, maka faqul lahum qawlan maysura, cakaplah kepada dia, tolaklah permintaan dia dengan tolakkan percakapan yang baik dan lemah lembut. Atau dalam penafsiran menyebutkan kita mendoakan kebaikan, kemurahan rezeki, kemudahan keadaan dia kepada diri dia. Jadi ini Allah ajar kepada kita adab dia. Kalau kita nak menolak permintaan seseorang, maka tolak dengan cakap yang baik-baik. Cakap dengan doa yang baik-baik kepada dia. Itu Allah ajar kepada kita. Itu dalam keadaan kita memang tak mampu. Dan dalam Al-Quran Allah buat perintah ini, nasihat ini dua kali Allah ulang. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga, yang kedua pada surah Al-Isra yang sekarang ni, ayat yang ke-28. Allah ajar kepada kita, hang nak tolak permintaan orang lain, hang nak tolak orang yang minta sedekah dekat hang, kalau hang tak mau bagi, ataupun dalam ayat ni kalau hang tak mampu nak bagi, maka cakaplah, tolaklah dengan cakap yang baik, percakapan yang baik. Jadi dekat ayat 28 itulah pengakhiran cerita ataupun pengakhiran bagi kesinambungan ayat yang sebelum-sebelum yang kita dah bincangkan sebelum ini. Bermula Allah ajar kepada kita buat baik kepada ibu dan ayah, cakap baik-baik kepada ibu dan ayah. Setelah itu dengan ahli keluarga kita, family first, kita kena jaga ahli keluarga kita dengan percakapan yang baik, pergaulan yang baik, perbuatan yang baik. Barulah orang lain, orang miskin, orang yang musafir dan sebagainya. Dan Allah ajar juga kepada kita jangan membazir, sebab dalam harta kamu itu ada hak orang lain yang mungkin dia sepatutnya dapat, tapi sebabkan hang membazir beli sehelai bajunya 50k, sepatutnya baju hang ni 10k saja contoh, 40k tu sebenarnya hang boleh beri sedekah, standby untuk sedekah kepada orang yang memerlukan, tapi hang tak mau, hang nak berlebih-lebihan dalam berbelanja, maka kita beli juga, maka kita tergolong daripada kalangan orang yang membazir. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, kalau ada apa soalan boleh tanya insya-Allah. Jadi itu secara ringkas kita tadabbur ringan, istilah dia tadabbur ringkas, tadabbur ringan ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan nasihat-nasihatnya. Kesimpulannya, Allah ajar kepada kita, ibu ayah itulah kita punya pintu syurga. Ibu ayah itulah kita punya tanggungjawab selama-lamanya, sejak dia hidup, waktu dia muda, tua, sakit, sampai dia meninggal dunia sekalipun, kita tetap ada tanggungjawab kepada ibu dan ayah kita sehingga kita meninggal dunia. Ibu ayah kita meninggal dunia sekalipun, kita tetap ada tanggungjawab kepada diri dia.
yang mana telah disebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahawasanya sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada tak apa-apa tanggungjawab ataupun perkara yang aku kena buat setelah ibu ayahku meninggal dunia ni?" Nabi kata, "Ya, ada." Antaranya yang mana Nabi sebutkan ialah mendoakan keampunan buat dia, mendoakan kerahmatan buat dia, kamu jalinkan hubungan silaturahim dengan kawan-kawan dia yang mana hang tak kenal pun asalnya, tapi kita tengok belek handset ayah kita, tengok ayah kita ada kenalan-kenalannya, maka kita ni buat baiklah dengan kenalan kawan ayah kita. Maka antara amalan ini semua menjalankan pahala buat ibu ayah kita. Semua ni memberi kebaikan, pahala yang sangat besar buat ibu ayah kita. Itulah bakti kita kepada dia waktu dia meninggal dunia. Antara lain kesimpulan lain Allah sebutkan dalam ayat ni, buat baik kepada ibu dan ayah kita, ahli keluarga kita. Bagilah keutamaan pada ahli keluarga kita dahulu baru orang yang lain. Setelah itu Allah ajar jangan membazir. Setelah itu Allah ajar kepada kita membazir itu amalan syaitan ataupun kawan-kawan kepada syaitan. Ni dengan syaitan satu istilah dia. Satu geng Dan akhir sekali Allah ajar kepada kita, kalau hang tak mampu beri sesuatu kepada orang ataupun hendak menolak memberi sesuatu kepada orang, cakaplah dengan cakap yang baik. Atau dalam tafsiran ulama, doalah kebaikan buat dia. Contoh, seorang hamba Allah minta sedekah dekat saya. Tengok dekat dompet saya tinggal 5 kupang je. Nak bagi pun tak berapa nak sesuai kan. Maka kita tolak dengan baik. Kita doa moga Allah murahkan rezeki encik, moga Allah mudahkan urusan encik ini, insya-Allah Allah kemudahkan insya-Allah. Itu lebih mulia daripada kita halau dia, kita cakap benda yang tak baik. Itu semua kita kena elakkan dan jangan buat. Jadi insya-Allah kawan-kawan semua, kenalan saya, tuan-puan yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Isra ni, yang di dalam dia ada 6,460 huruf. Okey, maksudnya kalau kita baca satu surah Al-Isra ni besar pahala dia. 6,460 belum darat dengan 10 seperti yang sebut dalam hadis. Dan surah Al-Isra sangat banyak nasihat Allah nak beritahu kepada kita. InsyaAllah kita akan jumpa pada sesi akan datang berkaitan dengan ayat pilihan lagi. Sebab apa saya mengatakan ayat-ayat pilihan yang saya sebenarnya akan petik dalam surah Al-Isra. Saya akan ambil beberapa ayat yang saya boleh nampak kita boleh beramal terus dalam kehidupan seharian kita. Dalam Quran ni banyak ayat-ayat berkaitan hukum, cerita dan sebagainya. Dari dalam kuliah saya masih akan letak tajuk tadabbur ayat pilihan, sebab ikut suka hati saya nak pilih ayat apa. Dan untuk kita beramal mudah insya-Allah. Jadi kita akan sambung pada ayat yang seterusnya. Nantinya akan saya maklumkan dalam Instagram nanti pada masa akan datang bila dan ayat ke berapa kita akan sambung berkaitan tadabbur ayatnya. Moga Allah beri kebaikan dan kerahmatan, moga Allah beri kefahaman dan kekuatan untuk kita amal dan sampaikan. Ada apa-apa soalan ke? Saya harap soalan Syafiq Taqiyuddin, kawan saya, senior saya, menjawablah soalan insya-Allah. Last kali suka untuk saya ingatkan, kita berada dalam bulan Sya'ban, iaitu hari ini ialah 12 Sya'ban. Hari ini 12 Sya'ban. Kita mendekati malam nisfu Sya'ban, iaitu malam pertengahan Sya'ban. Dalam bulan Sya'ban kita disunahkan, dianjurkan memperbanyak puasa. Kalau sebelum ni ada puasa belum habis, gantilah pada bulan ni. Dan kita nak menyebutkan, kita nak bagi tahu malam nisfu Sya'ban ni dia tidak ada amalan khusus. Dia tidak ada amalan khusus yang mana telah diamalkan oleh sebahagian masyarakat kita. Boleh tuan-puan nak beramal, tapi jangan kata ini Nabi buat. Jangan kata ini amalan yang sunnah. Nak beramal soleh silakan. Sebab disebut dalam hadis ni ulama mengatakan hadis sahih. Pada malam nisfu Sya'ban itu Allah memperkenankan untuk maafkan semua dosa hamba-hambanya, kecuali dosa orang yang syirik kepada Allah dan dosa orang yang bermusuh-musuhan sesamanya. Jadi kalau kita ni tak syirik kepada Allah, kita ni tak ada musuh insya-Allah, maka insya-Allah pada malam nisfu Sya'ban Allah akan maafkan, ampunkan dosa-dosa kita. Jadi pada malam nisfu Sya'ban tu tidak ada amalan khusus.
Cuma kita dianjurkan memperbanyakkan beramal soleh pada malam nisfu Sya'ban. Diriwayatkan dalam kalam Imam Asy-Syafi'i, malam nisfu Sya'ban merupakan salah satu malam mustajab berdoa. Maka pada malam nisfu Sya'ban yang mana insya-Allah akan berlaku pada hari Rabu ni nanti, perbanyakkanlah amal soleh. Tak mampu buat amal berat-berat tak apa. Duduk seorang-seorang istighfar, besar sebenarnya pahalanya. Duduk seorang-seorang muhasabah diri, besar pahala sebenarnya. Tak mampu nak solat sepanjang malam, tak mampu nak baca Quran sepanjang malam, tak ada masalah. Buatlah apa-apa amalan yang kita mampu, yang ringan bagi kita, tapi konsisten. Hiduplah, ataupun bukan hiduplah, hidupkanlah malam nisfu Sya'ban dengan amal-amal soleh. Apa-apa pun tak apa. Apa-apa pun tak apa. Contoh, malam nisfu Sya'ban kita ni belanja family kita makan. Contoh malam nisfu Sya'ban ni kita buat layan ibu ayah kita, family kita dengan layanan yang sangat baik. Tidak ada masalah. Kita macam memperhebatkan lagi amal soleh pada malam nisfu Sya'ban. Moga-moga pada malam itu bukan sahaja Allah maafkan, ampunkan dosa kita, tapi Allah bagi kelebihan ganjaran yang besar juga kepada kita. Amin insya-Allah. Okay, ada apa soalan ke? Lebih kurang 2 minit lagi kita akan berhenti insya-Allah. Kalau ada apa-apa soalan boleh terus bertanya. Saya mampu jawab, insya-Allah saya akan jawab insya-Allah. Harap semua dalam keadaan sihat-sihat ya. Lama tak jumpa. Ya Faizal, rindu makan. Nak makan tu Faizal, kita akan pergi Madinah lah. Nanti insya-Allah saya doakan semua kita ada rezeki ke menunaikan umrah. Kita pergi Madinah insya-Allah, kita pergi makan Faizal, kita pergi makan kambing yang baik punya tu. Saya pun terngiu-ngiu sebenarnya makanan tu. Okay, ada apa soalan lagi, insya-Allah kita boleh kongsi, kita boleh sampaikan. Moga kita dapat amal dan faham agama kita ni bukan agama yang susah, tapi yang memudahkan sebenarnya kita je yang merumitkan. Saya harapkan semua kawan-kawan saya dalam keadaan baik insya-Allah. Amin. Jadi kalau tak ada apa-apa, nanti kita akan sambung tadabbur pada ayat yang lain insya-Allah. Jadi saya harap apa yang kita belajar, kita tadabbur, kita tengok apa yang Allah sampaikan kepada kita malam ni. Saya harap kita dapat sama-sama amal muhasabah. Ingat, walaupun mak ayah kita sudah meninggal dunia, kita tetap boleh beramal ayat yang kita belajar yang dalam ayat malam ni dan malam yang sebelum tu. Tetap kita boleh beramal sebenarnya untuk ibu dan ayah kita. Dan yakinlah ada pahala bagi mereka dan buat kita. Dan yakinlah anak-anak kita pun Allah akan detikkan dalam diri dia untuk buat baik kepada kita, mak ayahnya, seperti mana kita buat baik kepada ibu dan ayah kita juga. Wallahu a'lam bissawab. Saya harap ada kebaikan buat kita bersama insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kita dalam bulan Sya'ban banyakkan puasa. Kita dianjurkan puasa pada 13, 14 dan 15 setiap bulan Islam, iaitu esok lah. Esok lusa tulat. Hidupkanlah malam nisfu Sya'ban dengan perkara yang soleh, perkara yang baik. Ada ganjaran dia insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah wal subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau nak lihat kuliah tadabburnya lain, kalau nak ulang kaji tadabbur kita dalam Instagram ni, boleh kawan-kawan semua masuk kat profil Instagram saya, klik dekat channel YouTube saya, boleh subscribe. Bolehlah tengok balik dalam tu adalah sikit-sikit yang mana saya simpan perkongsian saya, tazkirah kuliah maghrib saya, untuk saya sendiri juga sebenarnya, untuk saya dengar, untuk saya ulang kaji, untuk saya cek apa kesilapan ketika saya menyampaikan sesuatu ilmu. Moga saya dapat berubah. Moga kawan-kawan semua dapat manfaat insya-Allah. Boleh masuk Instagram saya, ambil klik dekat YouTube channel tu,
tengoklah apa yang baik tu, ambil lah untuk jadikan sebagai panduan hidup, untuk jadikan sebagai amalan kita, dan moga jadi pahala buat saya. Amin insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.